أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم. Yang dihormati pengurusi majlis, Ketua Kuasa Surau, anak-anak jemaah, flat rumah bangsa apa rumah apa juga. Suasana lumayan. Suasana lumayan. Okey. Jarang dengar nama rumah macam ni. Suasana lumayan. Okey. Dan semua yang ada, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nak kena cerita syukur ni? Kerana dengar baik-baik. Kerana daripada tak ada dia buat bagi ada. No, kita semua bukan ada. Kerana dia Tuhan yang menyayangi, dia Tuhan yang mengasihi, dia buatlah bagi ada. Tuan-tuan ada berapa lama dah? Berapa lama dah makan nasi atas dunia ni? Berapa lama dah tuan-tuan makan ikan atas dunia ni? Tuan-tuan, kalau Tuhan suruh bayar sekok dengan sekali sujud, berapa kali nak kena sujud? Tentu banyak kali kan? Sehari berapa kali sujud? Wajibnya. No, tak nak kira kan ini semua leceh semua. Ya. Pasal jarang ambil tahu, bukan tak tahu, jarang ambil tahu, saya beritahu je. Tuan-tuan sujud semayang sehari berapa kali? Wajib. Nak kira 17 kali 2. 17 rakaat kali 2. Satu rakaat 2 kali. 17 kali 2. Kita sujud baru 34 kali sehari. Tuan-tuan menyawa sehari berapa kali? Tuan-tuan kira, tolong kira. Sebelum malaikat kiraman katibin kira. Pasal dia mesti kira. Kerja apa yang Tuhan suruh buat. Alaiha malaikatun qidadun shidadun la ya'sunallah. Malaikat ni berarti bantah perintah Tuhan dia buat. Cuba tak kira. Sehari-hari menyawa berapa kali? Sebab apa saya suruh kira bernafas? Sebab kalau tak bernafas jadi guna. Mana lebih bagus makan nasi dengan bernafas? Tuan-tuan, agak-agak nak bernafas nak kena ada apa? Agak-agak ni nak tarik nafas masuk, nak bagi bernafas, nak bagi ni hidup ni, nak kena ada apa? Nak kena ada rongga hidung. Siapa nak buat ni? Dia lah buat. Nak kena ada paru-paru. Siapa nak buat? Dia juga buat. Nak kena ada jantung, nak kena ada semua, baru boleh tarik nafas. Cuba beritahu, dalam udara ni kalau Tuhan bubuh karbon dioksida banyak, kita jadi guna. Kita semua mati dah. Lah ni dia bubuh dalam udara ni oksigen. Dia bubuh karbon dioksida balance dengan oksigen. Kalaulah Allah Ta'ala bubuh dalam udara ni gas hidrogen banyak, jadi guna. Tuan-tuan isap rokok yang meletup tu cucuk api yang meletup. Cuba tuan-tuan agak-agak kalau Tuhan bubuh helium banyak, jadi guna. Tarik nafas terapung. Agak-agak siapa nak ukur komponen udara dalam kita hidup? Sehari-hari berapa kali agak-agak? Subuh tadi
sampai subuh esok 24 jam. Berapa kali bernafas? 40,000 kali. Kita bernafas 40,000 kali, berapa kupang kita bayar sekali bernafas? Tak ada kan? Maknanya dia anugerah betul. Esok Tuhan tuntut atas pernafasan saja, kita tak tindak jawab. Tuhan kata dalam Quran, dia abang dah, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, dan sesungguhnya aku akan tuntut terhadap kamu di atas setiap nikmat yang kamu terima. Sebab tu syukur tu penting. Syukur ni pula tuan-tuan, bukan nak abang terima kasih. Syukur kita Alhamdulillah, Alhamdulillah, bukan nak ucap terima kasih dekat Tuhan. Syukur ini nak merealisasikan nilai seorang hamba. Yang tu saja. Tuhan tak perlu syukur daripada sesiapa pun, sebab Tuhan itu, Allah Ta'ala itu Al-Ghaniyun, kaya, Maha kaya. Dia tak perlu syukur siapa-siapa pun. Tapi pasal apa dia suruh syukur? Nak tahu nilai hamba, syukur itulah. Apa dia definisi syukur? Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Hak tu bukan definisi syukur. Itu kata puji. Kata puji kepada Allah. Alhamdulillah bukan syukur, dia puji. Yang kita nak di sini syukur. Syukur bukan dengan kata. Tuan-tuan beritahu orang bisu nak syukur guna. Tetapi cari orang bisu suruh dia syukur. Syukur, syukur. Dia tak tahu apa. Lah ni nilai syukur sebenar pada seorang hamba tu apa dia? Sini. Semua nikmat yang Tuhan bagi dekat kita, letak nikmat tu bagi betul tempat. Ambil nikmat hak Tuhan bagi, letak bagi tempat betul. Kalau tak kata Alhamdulillah pun dia kira syukur. Sebab kalau tuan-tuan nak syukur dengan Alhamdulillah, sehari 17 kali dah kata. Betul? 17 rakaat, 17 kali Fatihah, 17 kali dia kata Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi cuba tuan-tuan tengok nilai Tuhan ni, nilai Allah sebagai Tuhan, cukup ke 17 kali? Tuan-tuan cerita, nilai Allah Ta'ala yang Khalik, mencipta, kan, mengurus, mentadbir, mengatur, cukup puji dia 17 kali ya. Nilai dia ke 17 kali tu? Bukan nilai. Tuhan bukan nilai banyak tu. Tapi bila kita tak faham, kita kata Alhamdulillah, itulah nilai kita nak abang kat Tuhan. Terima kasihlah bagi. Nilai banyak tu saja syukur. Dah. Tuhan ni kalau kita nak syukur tuan-tuan, kita tak boleh bangun dari sujud. Kita kena sujud sampai mati. Kalau tuan-tuan nak syukur betul kat Tuhan, no, kita kena sujud, tak bangun dah sampai kita habis umur kita sujud. Kalau kita kata sujud itu syukur. Tapi bukan tu. Syukur ini meletakkan tiap-tiap nikmat yang Allah Ta'ala kurnia pada tempat yang betul. Contoh, saya bagi contoh syukur. No. Lembu ada berapa mata? Berapa? Kita ada berapa mata? Oh, nilai mata sama ada dengan lembu. Nampak? Nilai mata dengan lembu sama ya? Baik. Lembu tengok matahari, dia kenal tak kata matahari? Dia tak kenal. Kita tengok matahari kenal tak? Siapa bagi kenal? Siapa bagi kita kenal matahari tu? Allah Ta'ala. Jadi kita tengok matahari, jiwa kita pergi dah dekat Tuhan. Jiwa kita sampai dah dekat Tuhan. Yang berkenai kita kata tu matahari. Bila jiwa kita tak sampai, dengan lembu sama tak? No, sama. Dan saya tak katalah kita sama macam lembu. Tuhan kata. Saya explain apa yang Tuhan kata. No. Tuhan kata, ulaika kal an'ami bal hum adallun. Mereka ini seperti binatang ternak. Tuhan kata. Saya habaq hak Tuhan kata ni. Mereka ni ada biji mata tapi dia tak faham apa dia. Dia tak tahu tentang bagaimana kasih aku pada dia dengan matahari yang aku buat. Dia tengok, dia tak faham. Dia dengan lembu sama.
Saya tanya tuan-tuan. Tuan-tuan tengok daun duduk senyap di pokok. Apa yang tuan-tuan tahu tentang Tuhan? Tuan-tuan tengok daun duduk bergerak di pokok. Apa yang tuan-tuan tahu tentang Tuhan? Siapa buat daun? Siapa buat angin hak tiup daun? Pasal apa daun tu kena bergerak? Dan pasal apa daun tu kena senyap? Kalau ini kita tak tahu, baiklah pergi bagi tahu. Pasal apa? Masuk kubur orang sakit, dia bukan nak tanya benda lain. Dia tak tanya benda lain. Dia tanya, siapa Tuhan kamu yang menjadikan pokok dan pokok bergoyang dia? Selama aku tengok pokok bergoyang, aku tak nak lupa kat dia. Kita tengok pokok bergoyang, kita lupa lah. Tuan-tuan nak mengaji tajuk apa? Bagi tahu, saya nak cerita. Kalau inilah kita punya level faham Islam, hancur Islam. Lah, duduk hancur lah. Pasal apa? Level faham dan kenal Tuhan sangat-sangat limited pada orang Islam. Dia tak kenal Tuhan dia. Dia tak kenal apa yang manusia buat bila tak kenal Tuhan. Dia banyak sangka. Oh, aku buat lagu ni, Tuhan sayang. Aku buat lagu ni, Tuhan sayang. Tengok sangka dia banyak. Jadi kita kena kenal. Jadi hari ni saya main nak cerita pasal kenal. No. Jadi kita kenal dah Allah Ta'ala ni. Pada bahasa, pada nama ni kenal lah kot. Okey, mari kita tengok, kita hidup lama dah kan. Kita nak tengok kenal kita dengan Tuhan ni terang mana. Hidup kita lama dah. Kita ambil umur 40 tahun dah, senang. 40 tahun ni umur optimum nak jadi orang berakal sebenarnya 40 lah kan? Saya nak tanya tuan-tuan, sekarang ni Allah Ta'ala duk buat apa sekarang ni? Saat ni Tuhan duk buat apa? Tuan-tuan tak boleh beritahu, saya tak main lah. Saya main sekali ni. Tuan-tuan beritahu lekas Tuhan duk buat apa lah ni. Kalau Tuhan, tuan-tuan tak tahu, macam mana boleh kata asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada yang lain melainkan. Macam mana tuan-tuan boleh kata lagu tu? Tadi tuan-tuan kata apa kali? Dua lah. Tahiyat pertama satu. Dalam tahiyat kena kata kalimah ni kan? Tuan-tuan kata kalimah ni apa yang tuan-tuan faham? Faham apa? Faham tak ada Tuhan, melainkan yang bernama Allah. Budak tadi kau boleh kata. Suruh dia kata, suruh kita kata, apa beza dia dengan kita? No. Lebay tak kira ni. Ni tak kira ni semua wayang lah. Wayang ustaz no. Sungguh. Kalau kepiah lah kita kira sebagai Islam. Baru ni saya pergi di Manchester. Saya pergi ronda-ronda makan angin. Pintu duduk tentu macam tengok. Pintu duduk belakang pun senang. Dia masuk tu, cuai keluar main. Dah, seorang masuk main. Bukan apa. Mengaji ilmu ni tuan-tuan. Belok ya, putih. Tuan-tuan tahu? Tengah-tengah cakap, masuk, putih. Sebab tu dia suruh mengaji, ada konsentrasi. Pasal apa? Putih. Tuan-tuan cakap dengan anak cakap dengan kawan dia. Betul ya? Betul. Sebab tu kena fokus. Sebab tu dalam khutbah jemaat dilarang berkata macam betul ya. No? Okey. Mana? Okey, saya pergi Manchester. Saya ronda-ronda di Manchester tu. Saya pergi satu tempat kampung orang Yahudi, orang Jews. Tuan-tuan, kebanyakan mereka pakai kepiah. Tuan-tuan nak kata Islam tau tak? Saya pergi di Rome, saya pergi di Vatican City. Padri perempuan ni pun pakai tudung labuh lagi daripada ibu pakai. Nak kata Islam tau tak? Tuan-tuan beritahu ni. Ni jangan main-main tau, ni betul-betul ni. Saya pergi di Liverpool. Ada kuil orang Sing. Kuil orang Sing besar. Mereka semua pakai serban. Tuan-tuan nak tengok Islam tau tak? Saya pergi di saya pergi di Blackpool.
orang-orang apa nama Kristian pakai jubah. Tuan-tuan nak letak Islam ni tahu nak. Dia tak letak tangan, dia letak tangan kena. Tak kena habis. Sebab tu kalimah Islam yang paling awal kalimah apa? Kalimah kena. Asyhadu, aku bersaksi, alla ilah, tidak ada Tuhan illallah, melainkan zat yang bernama Allah. Mulut dia kata, hati cina. Mulut dia tak kira, dia kira faham ni. Sebab kalau orang tak cakap pun hati dia faham lah. Sebab tu kalau kita kata bersaksi, saya tanyalah tuan-tuan, Tuhan Allah Ta'ala tengah buat apa sekarang ni? Mai sahabat, tunggu tuan-tuan abang pun belum tak kepala kata abang lah. Tunggu tumbuh kapek yang betul tak abang. Jenis mengaji satu halau ni. Dia mengaji ni kena dua halau. Mengaji satu halau, ustaz seorang dia pandai. Lah ni Allah Ta'ala duduk tengah bagi saya bercakap lah. Dia tak ada saya nak cakap guna. Allah Ta'ala dah bagi tuan-tuan boleh duduk. Dia bagi tuan-tuan boleh dengar. Dia lah bagi tuan-tuan boleh faham. Siapa lagi? Dia abang lah. Rabbil alamin, pentadbir bagi sekalian Adam. Tuan-tuan rasa duduk sendiri ke tuan-tuan rasa dia yang bagi duduk? Ni jaga ni. Duduk perasan duduk sendiri. Tuhan kata ingat duduk tu hang punya, duduk aku punya tau. Hang rasa je duduk. Hang rasa duduk, hang merasai nikmat duduk. Duduk ke hang punya? Apa bukti duduk ke kita punya? Sagi kena diri. Berdiri pun bukan boleh lama pasal dia punya. Lepas berdiri duduk pula. Sebab tu siapa duk pergi ambil syok tentang tu, dia akan rugi. Bukan dia punya pun. Tak percaya. Dulu rambut saya ni hitam. Pasal hitam bukan kita punya, hitam dia punya. Lah ni sebab tu jangan duk seronok dengan muda. Pasal muda bukan kita punya pun. Muda dia punya, dia bagi nikmat saja muda tu. Hang rasa nikmat muda tu, balik ingat kat aku. Pasal apa? Nanti aku ambil balik muda tu. Sebab tu jangan duk seronok dengan sihat. Pasal apa? Sihat itu suatu nikmat saja, bukan hak milik. Jangan duk seronok sangat. Pasal apa? Saat lagi sakit sampai. No? Sebab tu semua benda tak kekal. Jangan seronok dekat apa-apa pun, sebab dia tak kekal. Nak seronok kat Tuhan tu. Pasal apa? Dia saja yang baqa, kekal. Tuan-tuan patut gembira dah. Pasal apa? Tuhan bagi hati yang mau nak pergi kat dia, walaupun tak apa kenal. Tapi lah ni, dia bagilah kenal. Ni dia duk main abang satu-satu ni. Saya ni kabel saja yang duk beritahu dia. Saya kabel dia. Sebab tu tak tahan lama. Lepas ni bungkus je. Dia ganti orang lain pula. No? Jadi saya habang je lah. Sebab tu saya tak mau tapih. Tapih tuan-tuan lambat. Nak mati dah tapih apa? Kalau saya tanya tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan tunggu apa ni? Tuan-tuan tunggu apa dalam surau ni? Tuan-tuan tunggu nak mati. Tapi tak masuk waktu tak mati lagi. Semayang lu. Betul ya? Saat lagi tunggu pula, tak mati lagi, makan lu. Tapi tunggu mati. Pasal mai di dunia ni sat saja. Pi buat haji, ukuf lama ke sat? Sat saja. Kita macam duk ukuf ni sat saja. Lepas ni dia panggil balik lah. Tuan-tuan balik lagi nak bawa apa balik? Ni saya tanya realnya tanya. Tengok mata tuan-tuan lipong. Faham ke tak? Tak tahu. Saya tanya tuan-tuan nak balik jumpa Tuhan lagi, tuan-tuan nak bawa apa? Apa? Nak bawa apa? Abang lekeh nak dengar. Tuan-tuan abang saya tahu lah level tuan-tuan 2 tahun lah baru nak cerita. Sekali lagi tuan-tuan balik, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berkatalah bahawasanya yang daripada Allah kamu datang, kepada Allah kamu kembali. Nak kembali balik jumpa Tuhan, nak bawa apa? Amalan. Saya nak dengar tu lah. Rata-rata akan berkata bawa balik jumpa Tuhan dengan amalan. Mai dulu ke dunia dengan apa? Amalan. Cerita, mai dulu dengan apa? Mai dulu dengan kasih Tuhan je. Tuhan tak kasih tak mai. Oi, balik dengan amalan, hebat.
Hebat tu. Lagi betul-betul nak balik dengan apa? Balik dengan kenal. Tak kenal jangan balik. Dia abang dalam Quran. Wala tamutunna illa, jangan kamu mati. Wala tamutunna illa, melainkan wa antum muslimun, hati kamu betul-betul selamat. Apa dia? Kamu kenal. Siapa kenal, barulah semayang tu laku. Siapa tak kenal, semayang akan jadi yang Tuhan kata fawailul lil musallin, celakalah orang yang mendirikan solat. Kita tengok tu duk kenal kita sebiji. Pasal apa? Kita nak balik dengan amalan. Agak-agak amalan kita ni laku dekat Tuhan belah mana? Agak-agak. Daripada semayang 13 rukun mana yang betul-betul laku? Betul abang? Betul-betul Tuhan terima. Ni macam bagus yang ni. Kata agak-agak mana satu dari 13? Satu pun tak laku. Betul. Oi, takkan kutu Ustaz. Main saya bagi confirm. Nak tengok laku dah. No? Tajuk apa ni saya tak tahu. Saya Maulid Rasul. Betul dah Maulid Rasul. Sat lagi sekali saja tuan-tuan jumpa Rasul. Sat. Sat lagi sekali ni tuan-tuan kenal terus Rasulullah siapa dia. Tunggu sat. Tengah ambil asal ni. Okey. Orang pergi semayang di masjid. Niat dia nak semayang kerana apa? Tuan-tuan abang betul-betul. Kita pergi masjid ni betul-betul nak semayang, niat kerana apa? Kerana Allah. Kalau kerana Allah, pasal bulan Ramadan je ramai. Kita beritahu. Kita pergi tengok di masjid mana pun. Bulan mana paling banyak? Pasal kerana bulan ke kerana Tuhan? Dah betul siapa bahasa tak betul, tuan-tuan bangun kita hujah. Hak ni bukan mengata ni. Ni hujah. Ni dia panggil jidal. Hujah. Hak ni bukan riba, bukan mengumpat ni. Dia abang betul lah. Tak puas hati, saya tak setuju. Bangun cerita hak betul-betul kita boleh pakai. Pasal apa? Hak ni esok kita nak kena tanya. Kita nak kena tanya buat kenal. Seawal-awal perkara dalam hidup, mengenal Allah itu nombor satu. No, pasal apa mengenal nombor satu? Tak kenal, dia tak ada rasa. Kenal baru ada. Dia saya beri contoh je kat tuan-tuan. Tuan-tuan bawa kereta BMW 5 series. Drive. Baru 4 hari beli. Plastik tak buka. Buka belah driver, gatal belakang ada plastik, tak boleh kan. Buka, sandak cushion lembut dia tu. Tuan-tuan naik atas highway, BMW 5 series, kalau nak speed, shocknya berapa? 18 tu shock lah. Sebab memang nilai kereta Jerman ni memang macam tu. Kalau 110, motor kapcai naik atas highway, speed limit berapa? 110, 70 dah lebih. Tekan 18, belah pergi dekat Gua Tepurung. Turun dia naik kan. Tuan-tuan nampak 2 km di depan ada kereta lampu biru atas bumbung. Duk berjalan ting. Dia tahu tak apa dia? Dia tahu dah road block. Hati dia tak lepas, mana kena. Dia lari satu berapa dah tadi. Sampai dekat ada polis trafik duk tunggu. Dia kenal polis trafik pasal apa? Uniform dia bawa. Kita kenal. Baju putih seluar hitam. Ada tali selang hitam. Segala apa, kepala bana apa, tak tahu lah. Banyak sangkut tu, wayar tu, dawai tu ni semua. Kita pun tengok, kita pun tahu polis. Bungkus dah aku. Tarik seat belt, betul semua. Betul tak? Atas kenal je. Pergi dekat, mereka pun tengok. Putrajaya 3. Nombor kereta. Mereka pun kenal. Menteri dah aku pasal. Siapa agak-agak nak pergi periksa? 3 paku ke 3 celik? 3 paku lah pasal. Mereka tahu dah dengan pergi cari pasal ni. Kan? Lain macam ni. Dia pun berhenti kereta. ASP mai. Assistant Superintendent Polis mai, bahagian trafik. Berani ketuk kereta pakai walkie-talkie. Pasal apa? Dia tahu tuan kereta kenal dia 3 paku. Betul? Kita pun buat turun cermin. Dia kata, cik minta maaf, cik bawa laju. Saya ada kerja. Minta maaf cik, saya buat kerja saya. Minta lesen. Tak salah kot. Cik minta maaf, saya buat kerja. Ambil lesen. Bagi lesen. Dia pun kena ASP. Dia ni pun kena orang Saud, tapi dia tak tahu siapa dia.
Dia baca contoh lah kan. Dia baca Muhzani bin Mahathir Muhammad. Dia tahu dah anak siapa? Dia tahu dah anak siapa? Dia tahu anak bos dia. Tuan-tuan agak-agak dia nak saman tak kenal. Ni lah kenal. Tuan-tuan kenal tak kepiah atas kepala dia apa dia? Kalau tuan-tuan pakai tak kenal, tak usah pakai. Betulnya saya faham. Pasal tak kenal tu manusia jadi merudum, meredam, ikut suka. Cuba dia kenal. Kan? Dia apa kata? Dia apa tu tengok? Dia saman juga. Dia ni ambil saman, bawa balik bagi ke pak dia. Pak dia siapa dia? Big boss tu. Big boss bagi polis maupun dia big boss. Dia telefon ketua polis negeri. Dah. Dia telefon ketua polis Bukit Aman. Bukit Aman tiu ketua polis negeri. Ketua polis negeri bebai, tiba ketua polis daerah. Ketua polis daerah cari inspektor tu. Ni surat tukar hang 24 jam Penan Sabah. Baru hang tahu. Hang duduk saman pun tak kenal orang. Betul tak? Hang itu pasal pas semayang tak kenal Tuhan. Nampak? Saya lagi kenal, saya lagi berudum. Semayang nak berhabis rukun semayang, nak selesai tanggungjawab. Tuhan dia tak kenal waktu dia semayang. Dia tak tahu dia berdiri dengan siapa. Dia tak tahu dia boleh baca Fatihah tu dengan siapa. Dia tak tahu dia boleh menghadap kiblat dengan siapa. Dia tak tahu waktu. Maka semayang jadi celaka. Ni Tuhan kata ni. Allazina hum an salatihim sahun. Mereka yang solat lalai, tak ambil tahu, tak ambil berat. Ni kalau pi jauh-jauh lagi tuan-tuan, kita dapati semayang kita fail. Kalau kita pi jauh ni. Cuma kita tak ada cara nak buat. Kita harap Tuhan redalah aku. Hang tak usah tuntutlah kat aku solat ni, hang tahu dah teruk. Kalau hang belek satu-satu bacaan aku pun teruk. Lidah belajar ni nak baca huruf Arab macam mana? Bolehlah murung-murung dulu tu. Kan? Bila kenal ni tuan-tuan, bangunlah kehambaan tu. Maka kita kena tengok dan faham siapa yang memperkenalkan benda ni. Tentulah Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang kata Tuhan memperkenalkan benda ni? Pada hati kita yang mempunyai nilai Muhammadur Rasul. Muhammad ni lah duk kenal. Pasal apa? Pasal main cerita panjang ni kan. Saya ignore dah. Okey. Asal lega sikit kan. Cakap kenuri tak ada beban tau kan. Main dari Sungai Petani kenuri pun dia tak buat. Dah buat kenuri kalipak ya. La ilaha illallah. Kalipak Sungai Petani pun ada ya. Dah buat kalipak harap kebesar yang inti sikit. Dah tahu ustaz main jauh-jauh. Nasi tomato, ayam goreng madu, buh dan galah Ustaz, labu sayur ni baru seronok main ceramah. Tak habis-habis biru Singapura sampai nak semak dalam kepala. Nasi tomato dia macam tu. Ya Allah, terus air goreng tapi tak ada madu, cantik. Dia macam tahu-tahu bukan apa tu, dia pergi kasyaf. No, dah melawak je. Melawak lah betul-betul. No. Jadi, tuan-tuan tengok nak. Sat. Nak tunjuk, nak buat contoh kita faham. Okey, kita letak di sini. Zat Allah. Waktu zat ni nama ke tak? Pasal apa nama tak ada? Pasal langit dan bumi pun tak ada air. Pasal apa nama tak ada? Pasal matahari dan bulan pun tak ada air. Ni waktu zat ni berdiri. Dan masa ni siang dan malam pun tak ada air. Tak ada apa langsung ni. Dia kata innani anallah. Aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang lain melainkan aku. Dia saja ada. No. Sebelum ayam ni tumpah, saya minum dulu. Dia nampak macam nak tumpah ni. Minta maaf tuan-tuan, lambat sampai. Saya apa? Map ni bukan ada pemurung sah. Ikona dia pergi mana lah. Penyuruh tu je. Betul-betul lah. Sorry lah tuan-tuan, tunggulah sah. Tunggu gaji boleh. Takkan tunggu tak boleh. Sah je. Saya nak perhabis sentai-sentai. Saya nak balik.
Esok satu lagi, lepas tu saya nak balik Sungai Tani lah. Ni 22 nak kena main pula. 23. 23. 24 nak kena main pula. Oh, no. Jadi saya nak sentai betul-betul ya. Sentai ambil lah, no. Terus ada komplain apa, ambil sudah. Saya pergi keluar sembang. Gila ustaz ni. Saya tak ada untuk sembang. No. Saya tak mau ajak tuan-tuan nak baca banyak mana, nak semayang banyak mana, ayat apa nak baca. Itu tuan-tuan buat lah. Saya nak ajak tuan-tuan tentang siapa hak berdiri sebenarnya. Saya tanya tu tuan-tuan, kenapa tuan-tuan boleh pakai baju lah ni? Ni kenapa baju ni boleh pakai? Pasal apa? Saya kisah cerita. Syok cerita ni. Nampak macam biasa ya, kena dalam ni tau. Panak tu ya. Zat ni tak ada nama. Tak ada apa, siapa pun tak ada dengan dia. Tak ada bau, bau tak ada. Tak ada bunyi, bunyi pun tak ada masa tu. Tak ada penglihatan, tak ada rasa. Apa pun tak ada, kosong pun tak ada, gelap pun tak ada, cerah pun tak ada. Masa ni, tuan-tuan cuba imagine dua benda. Tak ada gelap, tak ada cerah. Suasana macam mana? Masa tu dia ada, macam ni dia ada. Maka adalah berdiri dengan kesempurnaan sifat-sifat dia. Cukup sempurna. Saya nak cerita sifat ni tuan-tuan, tak habis kot, banyak sangat. Dari sini nak pergi ke KL berapa jauh? 5 km. 8. Okey, 8 km. Dari sini nak pergi KL 8 km. Dalam perjalanan 8 km, debu tanah ada banyak mana? Tuan-tuan kira, saya boleh habaq sifat Tuhan. No? Kalau 8 km debu tanah kita tak tahu banyak mana, maka setiap debu tanah yang Tuhan buat akan jadi debu tanah dengan satu sifat dia. Agak-agak berapa sifat Tuhan dekat situ ya? No, cerita banyak. Lagi kita tak mau tengok banyak-banyak tu. Kita nak tengok 99 sifat tu. Tu pun banyak cerita tak habis. Saya nak ajak tuan-tuan tengok 4 sifat lah. Sat lagi kita tengok satu je. Saya tengok 4 tu. Saya tengok satu. Pertama, nak ajak tuan-tuan tengok sifat hayat yang maha hidup. Kalau Tuhan tak hidup, agak-agak guna. Kita pun tak ada. Kita ni hidup kerana dia. Kerana dia hidup. Sebab tu saya tanya tuan-tuan, pasal apa tuan-tuan boleh pakai baju? Saya kisah contoh saya apa? No. Ini macam kosong-kosong sikit. Orang Kedah cakap ni saya tak pernah cakap Kuala Lumpur. Saya tahu ya ke? No. Saya ya dah. Awaknya. Hang ni siapa? Macam tu boleh kan? Okey. Dia tak ada. Dia ada hayat, ilmu, kudrat, iradat. Dia ada 4 ni. Yang saya nak cerita. Kemudian atas 4 ni berdiri lah zat ni. Zat ni berdiri dengan 4 sifat ni. Terus saya tengok 4 banyak kan? No. Aku kata dah. Yang aku duk kata tak ni hatu lah. No. Tu dah pasal. Okey. Taman nak buang karan tu. Okey. Sifat. Tuan-tuan tengok satu sifat sudah. Tuan-tuan tengok lain. Hak lain kok banyak sangat nak cerita. Tengok sifat iradat. Sifat apa iradat? Zat ni sangat berkehendak sebelum adanya sesuatu. Sifat berkehendak ada kat dia. Maka bila ada sifat berkehendak, baru terbit segala sesuatu. Kalau begitu, diri kita kan kehendak Tuhan. Selama kita nak tengok, kita tengok kehendak Tuhan ke kita tengok diri kita? Buat kita fail lah tadi. Kerana ada kehendak tu lah kita boleh pakai baju. Kehendak kita ke kehendak dia? Berdiri kehendak dia tu baru kita boleh berkehendak. Kalau Tuhan tak ada sifat kehendak, kita pun tak ada berkehendak. Tak ada kehendak apa, kita pun tak ada. Dia ada sifat kehendak. Saya nak tanya tuan-tuan, kehendak apa yang ada dekat dia? Tuan-tuan saya fikir penuh sikit sudah. Pasal apa? Fikir betul lebih. Menarut kan? Tengok muka tu korang tak lebih kan? Kehendak apa yang ada dekat dia? Semua saya bagi tuan-tuan jalan akan ya? Berkehendak untuk dia dikenali. Tak ada siapa kenal dia. Dia mau dia dikenali.
Tuan-tuan datang di sini atas kehendak Tuhan untuk tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan kenal dia. Tuan kenal. Tidak ada nak buat apa-apa ni. Bukan kita bagi apa kat Tuhan. Tuan abang satu benda kita bagi dah mula beranak ambil ni. Satu abu apa pun tak bagi. Duk sapu lagi kat atas dah. Bagi terak. Siapa pun tak nak bagi apa kat dia. Okey. Dia berkehendak untuk dia dikenali sebab siapa pun tak pernah kenal dia. Dia aja kenal diri dia. Apa lagi dia berkehendak? Dia berkehendak untuk dia diketahui sebab siapa pun tak tahu dia. Ketiga, dia berkehendak untuk dia disaksi dan dilihat sebab siapa pun tak nak lihat dia. Keempat, dia berkehendak untuk dia disebut sebab dia tak ada nama, melainkan dia nak ada yang sebut nama dia. Maka apa yang dia buat? Atas kehendak tu apa dia buat? Dia buatlah Muhammadur Rasul. Inilah Muhammad. Tuan-tuan tahu Muhammad? Tuan-tuan duk sambut maulud. Tuan-tuan tahu apa dia? Dengan melawak tu benda ni. Maulud duk di mulut ya. Maulud betul apa dia? Dia buat Nur Muhammad. Inilah yang paling dia kenal, yang paling dia kasih, yang paling dia sayang, yang paling dia cinta Muhammad ni. Tuan-tuan sebut nama Allah, sebelah dia nama siapa? Dia tak letak Adam sebelah dia. Dia letak Idris, dia letak Nuh, dia letak Muhammad. Dia letak Muhammad sebelah dia. Inilah Muhammad. Tuan-tuan sebut maulud, tuan-tuan sampai tak tahun ni? Kalau tuan-tuan tak sampai tahun ni, maulud apa yang tuan-tuan sambut? Bagi sampai tahun ni baru. Bagi sampai tak payah belarak pun dia belarak dah. Ni belarak sampin jubah sallallahu ala Muhammad dia pam rokok sambil selawat balon ayak sambil berdiri ya. Selawat pasal apa? Kita kenal tak Muhammad betul-betul ni lagu mana? Kita tahu tak dia lagu mana? Bukan rupa tuan-tuan, bukan lengan, bukan tangan, bukan kepala, bukan mata, bukan janggut Muhammad ni. Tuan tahu? Oh, sorry. Geram dia lepas tu lah. Dia geram dah tu. Nampak macam kenal, betul-betul tak kenal. Wahai tak ada Muhammad, bismillah pun kita boleh baca. Muhammad ni lah duk cerita apa dia bismillah. Dia lah duk ajar kita apa dia Allah, apa dia Muhammad, dia ada ajar. Kita tak pernah tahu dia betul-betul pun. Kita main nak hentam kan? Maka dia buatlah Nur Muhammad. Kerana cinta dia terlampau tinggi dekat Nur Muhammad ni, dan dekat Muhammad 12 Rabiul Awal tu, cinta yang sangat-sangat cinta, keluarlah Adam. Baru Adam keluar. Bukan Adam mai dulu, Muhammad mai dulu. Alam ni pun tak mai, melainkan Muhammad mai, baru alam mai. Tahu nilai Muhammad tahu lah. Sebab tu selawat lagu tu saja tak jadi, dia mesti dengan rasa. Tuan-tuan sebut nama Muhammad badan kita. Tu selawat tu ya. Sebut Muhammad nak keluar dah air mata. Ini sebut beluri. Lepas tu buh nasi lemak. Nasi lemak tak apa lagi, ayam ketum. Lagi tak terpakai ni. Bukan main tengok sambut. Oi, selawat tu penuh kampung, pusing 300-400 meter kan. Lori duduk depan. Lori dia berbusang dia tu. Buh keset sallallahu. Lori dapat masuk surga dulu dari bawah. Mesti tak tahu nilai Muhammad tu apa. No, Muhammad tu apa? Kekal. Kalau tu tengok. Sayangnya Allah pada Muhammad sampai Muhammad berdiri kat kita. Tiap-tiap jiwa ni kalau tak buat keluar Muhammad, hang terus semayang lah, tak jadi. Ni jiwa-jiwa Muhammad dia tiap diri. Contoh. Saya bagi kat tuan-tuan contoh nak kata jiwa Muhammad. Muhammad ni jiwa dia macam mana? Dia cukup peka kepada ketuhanan. Dia cukup peka dengan ketuhanan. Dia melihat alam, dia melihat kesempurnaan ketuhanan Allah tu. Hilang alam tu, dia nampak Tuhan. Sebab tu bila berdiri nilai Muhammad, semua Nabi-Nabi perangai macam Muhammad. Nabi Musa tengok dia Bukit Tur Sina, rebah. Pasal nilai ketuhanan cukup tinggi dekat Nabi-Nabi ni. Kita
Saya nak bawa pergi tu lah. Yang saya dah cerita kat tuan-tuan ni, nak bawa pergi duduk betul-betul nilai tu. Tidak tuan-tuan nak sebut nama Muhammad macam mana kalau tak kenal. Bagi kenal kepribadian tu. Muhammad ni, Nabi Muhammad SAW, baginda, apa yang special sangat baginda? Baginda cukup makrifah ni, cukup kenal. No. Dia cukup kenal Tuhan sampai ada satu perasaan hamba yang kuat dekat dia. Apa dia? Dia malu. Dia tunjuk tanda malu dia tu. Dia makan 3 jari dia tu. Tak berani makan banyak, takut nampak bulung. Kita nasi kenuri ni, sampai nasi tak nampak. Tutup dengan sayur, dia tutup dengan udang. Dia pun kata tak makan nasi ke? Makan. Mana selak udang tu? Belum jari-jari punya makan. Lepas tu tanya, sunnah. Sunnah apa? No? Sorry lah saya kata sikit ni kan. Pasal apa? Kalau tidak kita tak sedar kan. Nabi tidur malam kerana sifat malu tu. Malu melihat bagaimana Allah Ta'ala menyantuni dia. Tuhan santun dia bagi malam jadi sejuk. Tuhan santun dia bagi sunyi supaya dia boleh lena. Dia duk teringat yang tu, kaki pun dia tak lujuk. Kita 360 degree pusing, jatuh ketik-ketik dia tidur. Lepas tu tanya, sunnah apa? Sampai bagaimana perihal hati kita melihat Allah tak sama macam baginda Nabi Muhammad SAW lihat. Dia tengok duha je dia semayang. Kita tengok duha semayang juga, tapi pasal apa? Kita punya semayang duha murah rezeki. Ananda Krishnan tak semayang duha pun, dia tokek Astro. Lepas tu tokek apa? Maxis. Tak pernah semayang duha dia. Kaya orang nombor 4 kan nombor 5 dalam Malaysia. Tony Fernandez pernah semayang duha? Tak pernah pun. Tokek besar Asia kan. Lim Gotong pernah semayang duha? Tak pernah. Tu Genting Wulizak siapa punya? Dia punya. Pernah ke dia pandai murah rezeki bila semayang Tuhan? Tak pun murah rezeki juga. Melemahkan Tuhan dengan rezeki hanya dengan semayang duha. Tu dia. Letak Allah Ta'ala punya martabat. Semayang murah rezeki ya. Barakallahu li wa lakum bil Quran azim. Muhammad dia tu. Sebab tu kena faham betul yang ni. Lepas tu yang syoknya minta pula, ya Allah, lepas semayang duha, yang dari langit awak turun. Amboi. Banyak cantik muka hang. Hak aku punya awak turun bagi hang pula. Lepas tu minta pula, hak ada di bumi, awak keluar lah. Dan ni Allah Ta'ala kata, apa kata kalau korang bawa naik hampir ke langit? Hampir perhabis kat atas langit tu, dah hang boroi lagi hang turun hampir selam masuk dalam tanah, hang perhabis belah tanah tu, lepas tu main kagu. Asal pi kat Tuhan je rezeki. Asal nak pi kat Tuhan je, macam Tuhan tu kedekut sangat, tak boleh bagi rezeki kena semayang tu. Barakallahu li wa lakum bil Quran azim. Apa lemah manusia melihat Tuhan macam tu? Pasal apa jadi tu? Pasal tak kenal. Tu yang kenal. Bila kenal, dia buat benda kerana apa? Kerana dia rindu kat Tuhan, sebab tu dia semayang. Aku semayang sebab aku teringat kat dia. Tu semayang. Bagaimana dia teringat kat aku sampai keluar buah durian? Durian. D24 satu jenis, holo satu jenis, copper satu jenis, duri hitam satu jenis, the musang king paling sempurna kan. Oh, kena musang king mata tak boleh buka. Buh seulas yang mata tutup sampai tinggal biji baru buka. Punya sedap. Duduk di mana sedap tu? Duduk di durian ke, duduk di bau ke, duduk di kita? Sedap tu nak cerita tahu nak? Tengok. Hak ni kalau tak faham dah tu. Sedap. Tak mana sedap tu. Tang Tuhan ingat kat hang. Sedap bukan ada di durian, sedap bukan ada dekat hang. Sedap ada dekat Tuhan yang mengingati hang tu. Baru hang boleh rasa sedap. Hak tu pun bingung. Tolak durian belum ni dah. Sorry ya. Sampai tang ni saya berdiri atas meja ni, saya bersilat dengan tuan-tuan baru tuan-tuan tak. Ni sampai tang ni pelangi mula nak main kan. Tengok nak. Punya hebat sayang kasih kepada Muhammad punya kasih kepada kita tu. Mai hak rambut panjang tu kecil tu mai. Tu tanda kasih cukup tinggi tu. Tanda kasih Allah paling tinggi sekali tu keluar nyawa baru. Kita tak tengok ke?
Kita buat data. Kita tak tahu Tuhan duk kenal diri hari-hari, kita tak tahu. Macam mana nak pergi duduk tepi Rasulullah ni pun tak kenal. Jadi nak kenal Allah Ta'ala ni, dia bagi dekat kita akal. Akal lah boleh kenal. Sebab tu lembu dia tak bagi akal. Lembu ada otak je, akal tak ada. Kita lebih daripada lembu ada akal. Bila ada akal ni lebih dia apa? Boleh mengetahui. Kita lah boleh mengetahui, sebab kita ada akal. Siapa yang tahu Muhammad? Kita. Siapa yang tahu Allah? Kita. Sebab tu Muhammad dan Allah ni takkan bernilai, melainkan kita bernilai. Kita bernilai dengan nilai-nilai yang ada pada Allah, pada Muhammad, baru kita boleh kenal Allah dan Muhammad. Kalau kita tak ada nilai ni, hang letak Allah Ta'ala nama belori tak ini, sebab dia tak kenal kan. Maka Tuhan bagilah ilmu perangai dia mengetahui. Apa sifat mengetahui ni? Dia boleh faham. Orang yang mengetahui dia ada kefahaman. Apa yang ada pada kefahaman, dia boleh membezakan sesuatu. Kita saja boleh tahu mana gelap, mana lembu. Tahu lembu malam boleh tahu, siang boleh tahu. Apa bukti? Tengah malam pun makan rumput. Tengah malam makan rumput tak apa, hujan lebat pun makan. Kilat main tepi dia tengok. Okay. Makna cukup-cukup tak faham. Takkan kita tak faham macam tu. Kita tahu mana ada cerah, kita tahu mana ada gelap. Bila kita tahu, boleh membezakan antara dua perkara, kita boleh sebab tu kita boleh pilih apa kita mahu. Yang ni lah Tuhan jadikan kita tu. Dan kenapa Tuhan jadikan kita? Kenal satu bab lah. Kenal satu bab. Kenapa? Di balik kenal tu kita boleh buat apa? Kita boleh menikmati. Tuhan buat kita semata-mata nak suruh menikmati. Hang ada mata, hang tengok awan. Hang tengok aku buat awan untuk hang perhati dia, betapa aku ni kasih dekat hang, betapa aku cinta dekat hang. Hang tengok awan tu, hang tengok putih dia, gebu dia macam nak peluk kan. Gebu ya Allah awan ni. Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan tak tengok awan duk nganga apa? Tuan-tuan tak tengok, cuba tuan-tuan tengok kiri kanan. Tengok kiri kanan. Tuhan kata, wa fi anfusikum, pada diri kamu, afala tubsirun. Pasal apa? Tak perhati. Cuma hang tengok aku cukup dekat dengan hang. Tuan-tuan tengok paling dekat. Tetapi tengok muka isteri. Sekali balik duk renung pula muka dia. Dia kata awak pula dah ni kan? Mengaji dengan Ustaz 1, 2, 3 jadi lagu ni rupanya. Balik tengok muka dia. Tengok apa dia yang ada dekat muka isteri. Rahman dan Rahim Allah. Cuba tengok elok, cuba tengok elok. Kita tak minta tau, dia sediakan untuk kita. Kita tak kenal pun isteri kita siapa, dia sedia siap dah kan? Dia buat bagi rasa suka. Senang dia buat bagi kita suka kat isteri kita. Pertama, dia buat wajah yang kita berkenan. Kedua, dia buat suara perempuan. Kalau peti suara bini kita suara jantan je nak. Tanya, apa abang? Oh, lari, tobatlah home lari kan. Mungkinlah nampak macam betul ke tak betul ni. Pi buat seperti suara kalau pandai. Dia buat dengan suara je kita berkenan. Kita berkenan tu kerana kita berkenan ke kerana ada pandang dia kat kita. Tu pandang kasih sampai kita berkenan kat isteri. Tengok isteri, wahai, di wajah isteri penuh dengan tanda-tanda kebesaran. Tak perhati. La ilaha illallah. Dia tengok apa tau. No. Apa yang dia perhati? Baca Quran ni sampai habis lah. Repeat sampai 20 kali. Duk bengong situ. Buat apa baca kalau bengong? Sebab Quran bukan tulisan. Quran tu faham. Siapa dia? Bukan yang tu. Hati tuan-tuan tu Quran. Yang tu tulis boleh bakar, boleh padam. Hati tuan-tuan tak boleh. Sekali lekat tak keluar. Junjung Quran, pegang junjung. Hang tak tengok pun dah. Hang tak ada boleh baca. Siapa nak baca? Kita tak ada. Wahai, kalau dia tak ada masih boleh baca. Kita tu nak cerita hatu pula, makan tahun pula. Dengan waktu Ustaz jadi nak cerita apa? Mana duk teringat situ menturi. Dah melawak apa? Memang teringat tu. Melawak lagi. Jadi
Kenal lah betul-betul. Persoalannya ustaz, macam mana nak kenal Allah Ta'ala ni ustaz? Laisa kamislihi syai'un. Aku tidak menyamai segala nak kenal lagu mana? Bukan depan, bukan belakang. Tuhan bukan ada di depan, dia tak ada di belakang. Nak kenal guna kita jenis kena kenal dimensi. Kalau tak depan, belakang. Kalau bukan kanan, kiri. Kalau bukan atas, bawah. Kalau bukan dalam, luar. Tuhan bukan kanan, bukan kiri, bukan depan, bukan belakang, bukan atas, bukan bawah, bukan dalam, bukan luar. Tuan-tuan nak kenal guna. Pakai buku dah ni. Yang nak cerita tu nama nak buat apa? Boleh padam, boleh tinggal, boleh lupa. Yang kita cerita bukan nama diri. Nama tu ganti bagi diri. Ni diri ni nak kenal guna. Tuhan pun kata, hang kenal lah diri hang. Apa nak kenal aku? Aku raib. Hang nyata. Hang nak tengok benda raib bukan boleh tengok. Hang tengok nyata. Siapa dia diri hang? Hang tu kebesaran aku hang tak nampak. Semua yang ada kat hang sifat-sifat aku hang tak nampak. Hang nak tengok aku alim, tengoklah diri hang. Kalau aku bangang, takkan aku boleh buat hang. Tuan-tuan pergi tengok muka di cermin, tuan-tuan nampak apa? Kalau tak kena nampak muka, cuba tengok betul-betul nampak siapa. Mesti nampak kebesaran dia. Siapa nak bentuk muka, dia lah bentuk. Nak tengok dia, tengok bentuk tu. Tu dia yang bentuk. Tengok cermin berlori, pecah cermin dah, tak faham ni. No? sorry. Ni angin boleh main ni. Sungguh Tuhan ubah nak pergi kenal. Ubah subuh pi syuruk, ubah syuruk pi duha, ubah duha pi zuhur, ubah zuhur pi asar. Dia ubah nak pergi kenal. Lah nganga juga. Satu-satu dia ubah, tiap-tiap hari dia ubah nak bagi ke kita yang boleh kenal. Tengok duha buat tak tahu, tengok zuhur buat tak tahu. Ya dia tahu nak sembahyang macam apa? Tak kira nak masuk surga. Boleh masuk ke muka lagu ni? Syurga tu ingat harga 2 ubang. Tu ingat harga sembahyang maghrib 3 rakaat boleh masuk surga. Tak boleh Syurga mahal. No. Hak boleh masuk surga ni hak Tuhan tengok dan sayang. Dia sayang tak payah kira masuk Imam Nawawi pun. Kita buat sembahyang nak masuk surga. Sembahyang kita ni kalau 500 tahun buat tak nak tinggal 1 rakaat, nak bayar bulu hidung selai tak boleh dengan pahala tu. Pi buat selai kalau pandai. Tapi kita semayang kerana tu, wahai. Kita semayang kerana apa? Kerana terlampau rindu pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semayang tu sebenarnya rindu kat Nabi. Nabi yang perform benda tu. Tentu semayang tu lepaskan rindu pada Rasulullah. Dia yang mula buat dulu. Dia yang letak solat, dia yang pergi ambil. Kita buat, kita praktis dia. Sebab tu siapa semayang? Dia rindu kat Rasulullah. Dia rindu sungguh. Sebab tu dia semayang. Kita semayang baru nak lepas tanggung jawab. Macam lah boleh lepas ingat. Semayang pun silap dia banyak kan? Ustaz tahu mana? Pandai dia kata orang. Kalau tak tumbuh, tak melata, tak sungguh, orang tak kata. Ni pasal sungguh yang saya kata ni. Tak percaya? Mari kita cek tengok. Betul ke kita semayang? No? Mari kita tanya. Rukun qauli solat ada berapa? Punggah dah. Tak ada pergi ke mana hari duduk dalam tu ketak lah. Punggah dah aku. Baru rukun perkataan sini gagap dah. Muka yang nampak macam warna piang. Kedah panggil bodoh piang. Tenang aja. Benda senang hari-hari kita buat. Tapi tetap pasal apa kita tak tahu. Itulah sifat seorang bukan memang tak usah risau dengan tak tahu tu. Tu memang berdiri betul sifat kehambaan tu. Sebab tu Tuhan letakkan pandai dia kat kita. Kita asal bodoh. Dulu, kini dan selamanya tetap bodoh. Belagak hak Tuhan punya. Terlupa kata pandai tu Tuhan punya. Apa bukti? Cakap saja tadi, bagi bukti. Tuhan kata dalam Quran, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun." Apabila aku bagi panjang umur, aku akan ambil balik semua. Siapa punya? Dia punya. Tapi kita tak kenal, kita tak tahu. Walhal bukan tak tahu, tak ambil
Tahu. Kalau tak tahu memang bodoh sungguh. Baru kita panggil bodoh. Lah ni nak tanya. Tengok bodoh betul ke tak? Duit RM5 warna apa? Warna apa? Tu tahu. Duit tak ada bang ni pun tahu hijau. Mana tahulah tu. Tapi bab-bab ni tak ambil. Tak ambil tahu bukan tak tahu. Benda lain tahu. Gula rasa apa? Tu tahu. Maknanya tu ada dah kita tahu tu, tapi tak proses nak ambil tahu. Cuba ambil tahu, mesti tahu. Kan? Rukun qauli solat ada 5. Pertama, takbiratul ihram. Kedua, baca suratul Fatihah. Ketiga, baca tahiyat. Keempat, baca selawat ke atas Nabi. Kelima, baca salam. Ni rukun baca. Yang lain tu semua sunat. Tinggal hak ni batal. Tinggal hak sunat tak batal. Sujud, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sunat aja yang tu. Baca juga. Daripada duk nganga tunduk tak baca apa. Baik, dia baca. Tapi baca pun bukan dia baca betul pun. Subhanallah. Subhanallah. Tu imam cepat sangat. Subhanallah. Sagi dia bangun tinggal aku, dia noh aku. Tunduk. Subhanallah. Subhanallah. Sebab malaikat kiriman katibin tak tahu nak tulis apa. Dia ni baca apa aku pun tak tahu. Nak kata Arab bunyi macam Mongolia apa aku pun tak faham. Bukan main baca doa, ya Allah terimalah solatku. Tak malu muka. Buatlah bagi elok-elok sikit. Takbir ni Allahu Akbar. Wow. Bukan wow ha. Allahu Akbar. Bukan wa akbar. Kalut wa akbar, tak kalut baru akbar. Tengok semayang pun meleleh tu. Tu pun jangan wa ana minal muslimin. Pang dah. Baru dah no. Muslimin sangat hang tu. No. Sorry lah, bukan lagu tu tapi lagu tu lah. Aduh jadi lagu tu lah. Belagak tu lebih. Wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, angkat takbir sebut nama Allah ya dalam kita ketak juga. Pasal apa? Pasal dia bertolak jadi imam. Allah, dia bertolak jadi imam pula. Pasal apa dia bertolak jadi imam? Mai pakai serban. Pakai serban duduk depan lah. Dia pun kira ekor lagi panjang lagi pendek kan. Sorry lagi pakai serban marah kat saya pula. Nak pakai ikut suka tapi bagi faham tu dah. Dia bertolak duduk depan ketak. Ayat apa pula dah ni? Pakai dah. Tu dia. Makmum tunggu punya lama. Tak nak surah apa kan? Rupanya kawan dah confuse. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Makmum kata, mablas. Seorang je sedap Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Clear cantik Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makmum kata cantik, imam bagus. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq. Baca wal asri pula dah. Yang tak sat duk watin elok dah tak sat ni. Ketak punya pasal wal asri mai. Bagi salam, makmum tanya, tadi wati ke wal asri? Jadi apa confuse? Aku baca mana? Banyak waktu bakal kabut dah. Harap ke lagak tu mau lebih. Bagilah kenal. No, pula tu penting kenal tu. Nak kenal tu macam mana? Bawalah akal ni kenal diri, boleh lah kenal dia. Sebab dia right tuan-tuan, nak kenal tak boleh. Kenal hak nyata, hak dia tunjuk nyata tu. Duk kenal hak right tak boleh kenal. Kenal hak dia tunjuk nyata. Siapa yang paling nyata? Ilmu lah yang paling nyata. Sebab yang kenal siapa? Yang kenal ilmu. Jadi ilmu duduk dekat siapa lagi? Duduk kat tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan kenal. No. Dan special lah ilmu ni. Benda yang tak ada bentuk. Dia tak ada bentuk, tak ada bunyi, tak ada suara, tak ada warna, tak ada apa. Tapi dia lah yang berdiri. Dia boleh sebut gelas. Gelas pun tak tahu kata dia gelas. Dia ni duk beritahu. Jadi cuba tengok diri kita. Kita ni siapa? Perhati diri luar, diri dalam jangan tengok. Sebab dia macam ni juga. Dia right. Tengok diri yang boleh sentuh, boleh rasa ni lebih terang. Kita ni adalah
dari setitis air mani. Kita semua bukan dari ketuiman, bukan dari zamrud, bukan dari mercury rasa, pun bukan kunyit hidup, bukan daun keripulek, bukanlah bunga kantan. Kita hanya ayak mani. Itu pun kira bagus, bukan ayak mani sami velu. Tuan ingat apa kalau Tuhan pilih letak orang tu macam mana? Kita kalau doa, tuan ingat pilih doa macam tu. Siapa pilih kita jadi orang ni? Dia pilih. Ada dia pilih, ada kita doa. Bagilah mak aku Rashidah, pak aku Ahmad, kan? Tak ada, Tuhan pilih terus. Dia kata, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Apabila aku berkehendak untuk memberi ia dengan petunjuk, maka aku berilah mereka dengan petunjukku. Dia yang berkehendak. Maka kehendak apa? Kehendak atas kasih sayang dia, kita jadi orang Islam. Patut tengok diri kita, syukur. Alhamdulillah Tuhan, Hang bagi aku, Hang pilih aku baik. Mak kita pun kita tak tahu siapa dia. Pak kita pun kita tak tahu siapa dia. Kalau boleh pilih, saya nak pilih. Saya nak jadi anak Sultan Selangor. Tuanku mangkat, siapa ganti? Siapa lagi? Beta lah. You don't like it, you get lost. Kan? Kalau boleh. Tak boleh. Oh, terkejut ingat nak main buat apa. Dia nak main ambil ayam buyung. Saya tengok buyung ni, saya teringat peristiwa tu. Nanti ada cerita masa tak ada. Cerita dia panjang. 2 kali subuh tak habis. Lepas tu saya boleh doa, anak tuanku Sultan Selangor, saya tak mahu. Saya nak jadi anak Sultan Hasanah Bolkiah Brunei. Pasal apa? Baginda lebih kaya. Tuan tahu Masjid Bandar Seri Begawan, Masjid Tuanku, mihrab dia mai semua. Dinding mihrab dia semua mai 999%. 1% je lain. 999% tu mai solid. Mihrab dia mai, kita cincin pun zat keluar, zat masuk, zat keluar, zat masuk. Dia mihrab. Kereta collection dia 400 biji. Kita adalah tapi beli dekat Caltech kan, kereta Ferrari. Tak RM5 kot satu. Dia kereta collection, bukan kereta naik, kereta koleksi simpan. 400 biji tuan-tuan. Punya kaya. Dia ada yacht besar. Dia punya toilet, dia punya mangkuk toilet solid gold. Kalau cakap muka kelebu asap dengan kita ni, ada apa? Ada gigit mai dia kira kaya tu. Baik jadi anak tuanku, keluar mai jadi pangeran muda. Jadi anak tuanku pun tak best, bukan kaya sangat. Baik jadi anak Bill Gates. Kalau tahu Bill Gates? Tu window tu dia punya. Satu dunia pakai. Kalau dia ambil seorang sekupang cukup lah. Tidur, makan tak habis. Baik jadi anak dia, tahu dah kaya. Jadi anak dia buat apa? Baik jadi anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tahu dah anak siapa? Anak sahabat. Daripada jadi anak Sayyidina Abu Bakar, baik jadi anak Rasulullah lagi bagus. Keluar main tahu dah mati suka. Dah Tuhan pilih jadi anak Haji Abdullah Sabil. Pak saya. Kan? Tak apalah, dia tu guru juga. Kurang-kurangnya adalah bibit-bibit guru tu sikit, walaupun saya tak ada apa pun. Kalau nak kira ni tinggal jauh lah. Tapi kurang-kurangnya Tuhan letak orang agama. Bagus apa? Tuhan pilih kita. No, syukur hak tu pun tak larat dah. Jadi kenallah diri. Apa dia? Ayat mani ni ada apa? Ada kepala dengan ekor lah. Mata tak ada apa, tak ada. Harap Tuhan tolong. Tuhan tak tolong tapi mana? Tumpah ke talentap camuk. Tu yang diri kita yang nak apa? Duduk dalam perut ayah, duduk dalam tulang belakang ayah, lastnya dia panggil sulbi. Tulang sulbi last tu. Kan? Ayam tulang tu transfer masuk dalam alat sulit ayah. Bukan duduk di mata, bukan duduk di telinga, duduk tempat leceh. Cukup haul, Tuhan bawa masuk dalam perut ibu, lalu ikut saluran najis. Semua ni tak tahulah kok tuan-tuan gedebuk mai ada lah kan? Tak mai apa semua tak ada, tuan-tuan tak nak sentuh apa, gedebuk tergolek mai dia besar macam gajah kan mai. Kalau kita ustaz dia guna pang dah sudah. Dah cerita bagi mudah faham kan.
Tengok nak, lalu dalam gelap Tuhan bagi cerah, lalu dalam gelap terowong gelap dua-dua kan? Dalam keadaan cukup hina pasal saluran najis tu. Tuhan kata summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, telah kami sempurnakan kejadian kamu dan keturunan kamu dari air yang hina. Kita semua hina pasal apa? Pasal dengan najis sama. Kita keluar mai dulu, mana ada pakai uniform semua, keluar mai guna bogel naked, badan kita penuh apa? Penuh darah lendiak hanya. Lah ni saja Tuhan tutup dengan kemuliaan baju, orang nampak macam sega, semua perasaan hangit semua. Walhal dalam perut kita ada apa? Ada najis. No, tai paling besar, darah nombor 2, air kencing nombor 3, buat masuk dalam surau ni. Tu jadi nilai kita, akan ada apa pun. Sekali mati jadi mayat. Orang panggil mayat lah orang. Kalau binatang orang panggil apa? Bangkai. Mayat dengan bangkai sama je busuk. Apa tanda kita busuk? Orang buh kapok baroi, cendana, kan? Buh bunga kantan. Bunga kantan pula. Buh macam dah buat laksa ya? Bukan kan? Bubuh daun pandan. Gue dengan cendana, gue dengan kapok baroi, buh tepi mayat. Pasal apa? Mayat mati kena stroke, busuk, hanyak. Daun pandan ni orang buh dalam lope ya. Orang blend daun tu, ayam tu orang buh dalam pulut buat lope. Tapi tuan-tuan tengok, daun pandan betul lah. Pasal apa? Bungkus lope dengan bungkus mayat sama. Lope dah muncung, mayat dah muncung. Lope belah kaki muncul, mayat pun ada. Bekas 3-4 tempat. Cuma lope hijau mayat, baju warna putih. Lope masuk dalam perut, mayat masuk dalam kubur. Tak ada nilai apa. Kita mati mungkinlah kita ni bercacai je. Tuanku mangkat pun sama. Tanam dalam tanah tu lah. Cuma lebih tak mana. Dia tembak Maryam 85 dah, 85 tahun. Dia bagi sedih jatuh tahun ni. Yang kita bungkus sama. Sorry lah, kalau ada orang dengar orang tak suka kat saya. Kau suka, Tuhan suka sudah. Orang bukan penting kan? Kita main pun dia bawa, kita hidup pun dia jaga, kita mati pun dia bawa balik. Kalau kabut dengan orang apa? Siapa tak boleh tolong kita? Bini segak-segak pun mati, dia astal vista dia balik tinggal kita dalam kubur. Cuba ajak bini mati sama. Yang onggil-onggil, I nak mati dah, you mati sama dengan I. Oh no. Pasal apa? Tak larat baju kopi dah. Asal jumpa je kopi unik. Asal jumpa je kopi, awak mati lu pun memang elok sangat. Kopi pun mahal harga lah. Sorry ya. Tambah hak ni muda-muda ni mati sat 4 bulan 10 hari hilang. Hasta la vista merah. Main hero segak tak mana ke? Kita dalam kubur dapat apa? Dia buat kenduri arwah dah makan. Dia pun pandai sebut kenduri arwah. Yang makan siapa? Yang makan ni pun arwah tak makan pun. Arwah langut tengok dia ni kalau aku musik elok kan. Makan seorang dah. Oi, baca kulhu kami kan. Baca ni la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu imam baca. Biasanya nak tak baca, imam baca. Imam pun ingat baca saja kan. Dia baca pasal kenduri lah. Tak ada kenduri dia pun tak baca. Suruh muhu kan. Tu imam baca qad aflaha man qala la ilaha illallah. Perlahan. Betul tak keluar apa lagi. La ilaha illallah. Keluar cucuk Jawa. La ilaha illallah. Ubah ritm. Rupanya hak tu appetizer, bukan main course. Main course keluar situ motor. Ayam goreng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua mengarut. Ustaz tahu mana? Saya duk buat tak mana? Saya tahu sangatlah peristiwa-peristiwa ni semua. Kita dah lalu kan. Semua tengok. Masa tak mati, tak baca tahlil. Kena tunggu mati. Orang baca tahlil ni sebelum baca siap dah. Baca la ilaha illallah tu baca hari itu tahlil. Kan? Ini nak tengah ruyuk dulu. Mati pi. Kuno-kunonya boleh bantu. Orang kaya untunglah orang miskin. Orang kaya boleh buat kenduri hari-hari. Orang boleh baca hari-hari. Ini orang miskin ni. Zalim lah Tuhan itu.
Lah ni dia kata hampa nak baca tak baca punya pasal. Pemasuk kubur lagi, hampa jumpalah pulut dengan Sarawak. No. Jadi kenallah diri kita. Siapa dia? Setitis air yang hina. Pasal apa hina? Pasal Tuhan buat kita dari najis. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bacalah Muhammad dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan manusia dari segumpal alaqah, darah. Tuhan buat kita dari najis. Pasal apa? Pasal tak mau bagi kita jadi orang lupa diri. Bila Tuhan uji dengan pangkat, duit ringgit, harta, anak pinak semua sekali, kita lupa. Bila kita teringat ni, kita tak ada sombong. Pasal kita manusia yang boleh sombong lebih daripada iblis ya. No. Jadi kenal diri. Bila kenal diri, tahu Tuhan tu siapa, tahu diri tu siapa, nilai Muhammad tu berdiri lah masa tu. Masa tu lah nama dia Muhammad. Masa kita tahu Allah siapa, kita siapa. Masa tu kita tahu dah kita punya level ni Tuhan tengok macam mana. Kita tahu dah betapa kasihnya Allah dekat kita sampai wujud kita lah ni, sampai mampu menikmati semua nikmat atas pandang Tuhan. Maka itu pandangan Nabi Muhammad SAW dekat Allah Ta'ala. Macam mana dia boleh makan nasi? Kerana Tuhan tengok dia awal dulu, tengok dengan kasih. Hari ni dia menikmati kasih tu. Kita tak tengok tu. Kita dah ingat boleh buat sendiri semua. Dia lah. Kalau boleh buat sendiri, tak tua lah kita. Ni tua ni, tak boleh buat lah. Dia tukar satu. Cuma dia nak kita tua dalam kenai, bukan tua kosong. Pasal suka tak suka, wa inna ilaihi kepada aku kamu akan kembali, bukan ke syurga, bukan ke neraka. Balik pergi kat dia tu, dia nak buh tahu mana ikut suka dia. Kalau dia kasih, takkan dia nak sumbang masuk neraka. Nak bagi dia kasih tu macam mana? Kena kasih dekat Nabi tu. Nak kasih lagu mana? Kasih dekat diri. Tahu tu sebab tu diri daripada Rasulullah tu. Kasih dekat diri kita ni. Bagaimana Tuhan kasih kita sehingga alam semua wujud. Kerana kita nak main pokok bunga ros keluar duri tu. Kerana kita nak main bunga lawang belah. Bunga okey kan, keluar bunga cempaka, semua bunga keluar hanya kerana kita main. Semua buah keluar kerana kita main. Cahaya boleh nampak kerana kita ada. Tak nampak kasih Tuhan tinggi mana. Tak payah fikir pasal makan, dia buat siap dah. Nak makan nasi tomato pun dia buat siap. Kita tolak ya. Pinggan pun dia buat siap, sudu pun dia buat siap, nasi beras pun dia buat siap. Kita tunggunya. Kasih kat Muhammad, hang bacalah nama Allah. Hang baca nama Allah Tuhan kasih dekat Nabi Muhammad tu. Sebab Nabi Muhammad suruh baca nama Tuhan, hang nak buat apa pun. Kita dah buat dah apa. Cuma buat tak tahu, hari ni dah ambil tahu buat bagi kemas lagi. Lah duk buat dah, bukan tinggal pun. Semayang duk buat dah, puasa duk buat dah. Cuma bawa sifat Muhammad berdiri betul. Apa sifat Muhammad? Kenal, bagi kenal betul. Rupanya yang aku tengok ni bukan isteri aku. Yang aku tengok ni kasih sayang Allah. Takkan sia-siakan dia. Tak boleh kot. Yang aku nampak ni betul-betul kasih sayang Tuhan ni. Tuan-tuan nak tengok Tuhan punya sayang macam mana? Beli ikan, bini bersiang ikan, bini kena hanyak ikan, bini sisik naik muka bini, gue garang kuning kuku bini, goreng meletup mata ikan, muka bini yang naik minyak panas. Siapa letak dekat ketahanan kat bini tu? Tuhan dah letak. Tak nampak kasih Tuhan nampak. Kalau tu nak buat macam mana? Kasihlah dekat bini tu sebab dia tu Tuhan yang buat. Ini bini panggil sak mengamuk tengah tengok bola kan, Manchester United lawan dengan flat lumayan ni. Tengok bini panggil bang, nak marah dah, kita tengok seronok. Tuhan kata aku panggil hang, buah tak kalih tengok aku, hang penting diri hang. Macam mana jadi Muhammad tak penting diri dia penting semua orang. Tu sifat dia. Sebab tu anak bini kena bagi kenyang, kita kemudian tak apalah. Mereka kena bagi lepas masuk surga dulu, lepas tu baru kita kalau kabut nak masuk, mereka kita biar. No? Mana boleh macam tu? Muhammad dia bukan jenis ambil, dia bagi. Ambil sifat dia, bagi lah, ambil dah. Bagilah duit kat bini bulan-bulan. Bagi hari-hari senang. Sehari 50, sehari 50. Gumbira dia mah.
Oi, laki aku baik betul. Baik dah dapat duit, aku hampuk sebab tu juga kan. Lah Tuhan buat kasih dia yang mai, bukan kasih depa. Rupa para isteri siapa cipta? Kalau bukan daripada jamal Allah Taala, mai daripada muka depa tu mai dari mana? Tentu saja kalau tengok kenal boleh kenal lah. Dia tak kenal lagi. Kalau hatu tak kenal, semayang nak buat apa ni? Ni semayang nak buat apa? Semayang ni buat sebab hati mengenal tu. Sampai kena ada lorong, ada jalan nak pergi kat dia. Tak ada jalan nak lebih baik daripada solat tu terbaik boleh pergi. Semayang kenal dengan semayang tak kenal dah beza. Hak tak kenal dia kira cepat nak habis, baca pun ikut suka. Hak kenal malu belum semayang riau dah. Dalam semayang pun riau, lepas semayang pun riau. Pasal apa? Malu duk tengok Tuhan layan macam tu punya baik. Tapi bila tak kenal jadi macam tu lah. No. Tapi rasanya tengok macam kenal. Tengok anak-anak tak duduk dekat mak, mai duduk kat ayah semua. Bagus ni. Berlena rasanya. Cik mak tak, baru ustaz tahu. Suami-suami di sini macam okey. Okey lah sangat kan. Pasal apa? Sagi Tuhan test lagi melengok. Lah tak test lagi. Tak apa. Dia test lagi tuan-tuan, letih kita. Dia nak, kita nak pergi dekat dia. Lagi kita nak pergi dekat dia, lagi kuat dia test. Minta lah kat dia, ya Allah, aku tak tahan nak tanggung ni. Hang tolonglah bagi kekuatan dekat aku boleh tanggung. Pasal apa? Kalau mai dari hang ni mesti yang baik, tapi aku tak larat tanggung. No. Jangan buat pandai sendiri. Sekali dia bagi lagi tahu. No. Kau apa dah? 9 lebih lah. Jadi kot. Nak lagi lah? Sudah. No. Sikit lagi. Dah balik sikit lagi. Jadi kalaulah betul-betul tuan-tuan faham, tak payah tunggu 12 Rabiul Awal. No. Tuan-tuan tak payah tunggu bulan Maulud. Tuan-tuan duduk dengan Maulud setiap hari lah. No. Di balik makan tuan-tuan Maulud lah tu, kelahiran nur, cahaya hati yang dapat mengenal Allah. Di balik rezeki yang kita makan, kita kenal sungguh Tuhan tu. Makan dengan penuh rasa tawaduk, rendah diri. Makan dengan penuh rasa malu. Pasal apa? Kita duk buat dosa banyak pun Tuhan tak pernah berhenti bagi makan. Tengok apa benda kita ingat kat dia. Tak payah tunggu 12 Rabiul Awal. Tiap-tiap hari sambut Maulud. Pasal tiap-tiap hari kita kenal jiwa Rasulullah SAW ni. Nabi, dia cukup jaga hablum minan nas. Kita duduk rumah macam ni, nak sidai baju, tengok rumah bawah rumah. Kawan tu baru sidai, kita sidai kat atas. Kawan tu kering dah, kita baru nak turun air, habislah kawan tu. Jaga yang tu Muhammad. Mai di sini surau, jagalah. Pasal apa? Ni hak orang ramai. Ayam pakai sikit sudahlah. Buka meneru turun tu siapa? Kalau nak meneru turun, bagi duit kat surau banyak sikit. Ni RM1 je bagi ibu. Duk kira tu, minggu sudah aku bagi dah. Macam lah 100. Kedekut berkita lah juga. No. Dah tahu main surau tak nak support. Kita nak support. Berapa rumah ni boleh buat? 900. Islam berapa? 7. 300. 400. 500. 600. Rumah orang Islam 600. Kalau lah 600 ni satu rumah main subuh seorang, ada berapa orang? Ada 600 orang lah. Kalau 600 ni jiwa Rasulullah, dia bawa RM1 bagi kat surau. Seorang bawa RM1, 600 orang. RM600. Kalau sehari surau dapat RM600, sebulan RM18,000. Cuba, mesti boleh. Kita yang tak mau buat. Topak boleh. Sebulan dapat RM18,000. Setahun RM180,000 lebih kan? 10 tahun siap boleh buat kolam mandi atas. Dia pada surau sana ada kolam mandi, siap 50 meter ni. Pasal apa? Duit dia pun banyak. Pasal apa? Dia pun jiwa jiwa Rasulullah. Dia pun bagi semua. Kan? Ni gagau nak ambil duit RM1. Ini kedekut. Kan? Gagau terkeluar 50. Allah. Terkejut terus kan. Kawan mulut jahat pula tengok. Kawan mulut jahat tu sebelah. Tu dia 50 15. Tu
Kalau dia buh balik dalam poket, kawan mesti kata apa? Dia buh, tu dia simpan main. Dia nak buh pun dia pick up macam kali. Kan? Dia buh RM1 tak rasa sangat. Tak apalah buh juga. Hak ni mai, sobat rosak timur kan. Meratik. Tabung mai tidur. Tunggu ada kan. Tabung kata tu dia Lena. Di sini tuan-tuan buat tabung senang je. Buat tabung peti besi besar tu, hak keras berat gila punya, tolak tak pi. Pakai motor. Pakai remote. Suruh Tok Syak kontrol. Lepas tu pasang spotlight, bagi hak powerful punya. Sampai kat dia spotlight perang. Boh RM1 ketak tak jalan. Boh 50 deras dia pergi. Tuan-tuan buat lagu tu, tinggal Tok Imam Tok Syak. Siapa tak main dah. Bagilah, sebab Muhammad itu sifat dia memberi. Bagilah. Tuan-tuan tak boleh bagi doa. Doa untuk seluruh flat ni, biarlah kita semua beriman. Doa pun tak boleh bagi, duk sengap dengan kacau orang. Ni dah apa pun hang tak bagi, hang kacau orang tu, orang nak buat baik hang bising, hampir orang mesyuarat hamai, hang tak suka orang. Janganlah macam tu. Hang tak suka, hang tu sadu mai. Hampir habaq semua, aku tak suka dengan hang. Kan? Biar depa baca Yasin, kebun pro hang padam muka. Kan? Cuma buat benda bagi orang lain boleh senang. Bagi orang lain boleh senang. Kan? Aku tak tunggu nak buat gotong royong. Aku teringat ambil vacuum, kau vacuum lah. Tak payah tunggu siapa ambil buat gotong royong, kau ambil vacuum di rumah aku main prank, aku balik. Nah, lagu tu sifat Muhammad tu. Pasal apa? Bagi. Ini duk kira minta ke orang ni, bagi mana? Kalau kita kata betul-betul kita jadi orang yang macam ada sifat Muhammad ni tuan-tuan, kaya dah kita. Kaya lama dah. Tapi kita ni percaya dengan tak percaya sama banyak. Kan? Hubungan dengan jiran jaga baik-baik. Tahu dah anak kecil ada di rumah jiran nak tidur, motor exhaust, tu siapa pakai exhaust bulu kan, sekali hingar kan, pelan sikit bunyi, itu budak nak tidur kan. Dah tahu dah parking ni susah, parking lah elok sampai orang tak boleh keluar, nak keluar pun susah parking kita. Ni semua nilai Muhammad lah. Berapa main surau di luar, panggil tak boleh tukang apa, bukan ada apa pun. Cuba jiwa kita berdiri betul. Pergi di Europe tuan-tuan, Europe ni mereka ni tak beriman ya, tapi mereka punya disiplin. Kalau mereka beriman, kita tak ada dalam senarai. Tuan-tuan, sungai mereka, tuan-tuan cari satu straw pun tak ada, satu plastik pun tak ada, satu botol kosong mineral pun tak ada. Tuan cari ya. Saya bawa kamera nak ambil gambar, tak ada benda nak ambil gambar apa. Tengok daripada atas, dalam sungai batu ya. Kita dengan rangka basikal, dengan raga, dengan dinosaur pada 2 ekor orang tu. Kita punya sungai. Dah sungguh saya pergi melawat tu, dia hampa tang ni lampau hebat. Mesin rumput, keluar rumput je. Kita mesin rumput keluar apa? Sampah plastik keluar makanya kita. Punya disiplin. Hak Islam ajak mereka dah pakai lah lama. Tu cuba mereka beriman. Hari ni di England dah berapa ratus dah gereja dia bertukar jadi masjid. Mereka senangnya buat gereja, kalau 10 orang je nak main, jual. Mereka macam tu. Lah ni dah nak buat gereja, orang tak mau main, terus buat gereja, orang Islam ambil alih buat masjid di England. Kita di sini masjid berlama, tinggal Tok Imam dengan Tok Syak, Tok Bilal ada tengkosar 2 orang. Tu pun 2 orang demam, tinggal 4. Tok Bilal batuk, tinggal 3. Tok Syak lupa kunci, tinggal Tok Imam seorang. Tok Imam sakit perut, tinggal seorang. Contohlah, bukanlah lagu tu, tapi bagi faham lagu tu lah, barulah sistem hidup kita bagus. Nak pergi ke mana? Nak balik jumpa Allah Ta'ala je, tak pergi ke mana. Tak akan dapat jumpa Allah Ta'ala melainkan mesti jumpa Nabi tu. Tak akan boleh kenal dia, mesti kenal Rasulullah. Jadi kenal lah sifat Nabi ni. Tak payahlah cerita nubuah, cerita apa tu, kenabian, cerita kerasulan. Cerita saja, kita tak nak ambil satu pun benda. Nak buat apa? Ambil lah, implement satu benda kat kita. Apa dia? Kita jadi orang yang tak pernah lupa untuk sebut nama Allah dalam setiap gerak dan diam kita. Jadi ya mahal lah tu. Nabi apa? Siapa di kalangan umatku yang boleh beramal dengan satu daripada keseluruhan sunnahku, maka sesungguhnya dia telah beramal dengan seluruh sunnahku. Kita dah buat apa? Sembahyang Jumaat,
Dia buat je hari. No. Kita hak mana hak sikit ni buat, hak banyak untung. Dia pun tak ada dah. Kena tuntut. Sebab tu dia patut bagi pisang, bagi selemak ke apa. Ni apa dia ni? Bagilah hang tolong cover aku. Hak mai ni, hak tak mai boleh gelak senyum ada rumah. Kalau tidak semua nak tak. Jadi pengenalan ni yang penting. Sudah. Jadi. Oi, makan banyak mak. Umur panjang kita jumpa lagi. Kalau umur pendek tak jumpa dah. Siapa umur pendek? Saya lah. Tuan-tuan telefon, saya mati dah. Ustaz tak ada dah, uyuk dah. Tuan-tuan panggil dah Ustaz dia mai. Telefon ada lagi. Saya mai pula. Tuan-tuan yang uyuk dulu. Saya ajak siapa yang ada, siapa yang tak ada, pergi lah kan. Cuma tak tahu siapa dulu. Mungkin saya dulu, mungkin tuan-tuan dulu. Tapi besar harapan saya tuan-tuan dulu lah. Tuan-tuan tak buat apa duk nganga mati tak boleh buat, saya mati pelan-pelan. Tang dia tak mau mati. No. Masuk kubur bukan dia pulut. Bukan dia pulut dengan cerita saya. Dan ambil elok-elok, tak elok tinggal. Makan roti Bengali, jangan kacau Bengali roti. Sat ada, sat tak ada. Ya Allah. Ini mana? Tukar pula dah. Banyak suruh mikrofon. Pilot kapal terbang pakai satu je. Tak ada juga. Pergi ke mana? Sound check. Check apa tak ada. Hello? Dah. Ada. Okey. Dan walaupun sikit saya abang tu baik pakai. Tak payah nanti banyak tak pakai buat apa. Kalau sikit 3 perkataan, pakailah dah untung tu. Bukan nanti berlambak-lambak. Kalau berlambak-lambak ni kita beriman lama dah. Pasal apa? Tok Khatib baca khutbah sebulan berapa kali? 4 kali dah kalau ikut beriman ha. Ittaqullah. Main telefon tak? Betul? Di masjid. Ittaqullah. Dia tolak pisang. Pisang dah di luar. Nak masuk-masuk pisang tunggu dulu. Nak perhabis tu sikat tu berapa lama? Dengan lekat lagi. Ittaqullah. Sembang. Kalau ikut dapat 4 kali bagi khutbah cukup dah nak beriman. Mana dah? Paling teruk kali masuk-masuk. Meratit sampai tak tahu nak kata apa. Kan? Masuk semayang sunat. Allah. Tangan sampai ke atas. Tanya siapa terus qasad ta'rad ta'yin. Mengaji sangat lah hang tu. Hak tu kan orang panggil qasad, orang panggil rasad. Lepas itu baca doa ni semua satu masjid dengar. Allah. Bismillah. Terkejut Tok Khatib. Orang baca khutbah hang baca doa apa hang sengap lah sah. Dah tu semayang dah. Hak belakang ni kata dia ni rokok aku nak terajak. Aku nak semayang nak dengar khutbah pun tak boleh, dia ni punya baca. Lepas tu baca doa. Lahum dan ni. Gabui. Dia lena. Pakai baju Tok Wan dia. Tengkok baju besar. Turun. Naik. Ni time saya baca khutbah ni. Budak ni kalau kujolok dengan tungkak ni mati. Main duduk depan baru. Turun. Naik. Turun hak nombor 4 tak naik dah. Turun terus. Masalahnya masuk dalam baju. Kaki duk, muka duk di kaki. Lepas tu kita duk kata, lagi dah bangkit semayang ke mana tu. Habis selesai, kita pergi semayang. Kita takbir je dia silap. Wah, pasal apa? Nak keluar tak boleh. Dia pergerak, dia terkejut, sangkut kan. Lepas tu saya main tanya dia, awak tadi ingat siapa? Ingat masuk neraka dah. Orang suruh pergi semayang hampir tidur lagu tu lah pasal. Jadi sikit pun tak apa, dia ada harga. Kita reti, kita faham. Ibu-ibu dengar sini nak abang. Kalau ibu boleh semayang di rumah tu lebih baik. Semayang di rumah tak payah main surau. Surau biar puak-puak Taliban ni sudah main kan? Ibu tak payah main. Tambah-tambah hak segak tu suruh main. Kacau. Hak segak ni kacau. Tok Imam pun pening dia kan?
Tok Imam ni keluar rumah, mati dah. Subhanallah, naik motor dia. Alhamdulillah. Sampai di surau, anak darah duduk dah. Berhenti. Kawan duk tengok dari jauh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semua utama. Lepas tu nak pergi sembahyang. Tu bila azan mau cukup, dia tu main. Sof! Panggil pokok paku longgar ni. Gedik nanti lambat sikit Memang anak siapa? Dia duk teringat, dia tengok tadi tu. Aku berasa anak Wahab. Bukan kot. Ya. Usalli fardal maghribi 3 rakaatin. Imam lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Anak leh. Tengok. Hak tegak. Dia cukup diingat. Lepas tu macam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca Fatihah. Waladdallin. Amin. Makmum ramai. Lepas tu nak baca surah apa? Duduk sembang anak darah tu pula. Kalau anak leh pendek sikit. Hak ni macam renjong je. Anak siapa lah ni? Renjong sangat ni. Anak mat kot. Bukan dia. Makmum duk tunggu. Tak baca surah apa pun lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Anak Hasan kot. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Anak Hasan berasa ada tik lalat kat pipi. Dia reka lah semayang tu macam-macam. Alam yaj'al kaidahum fi tadlilin wa arsala alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baca Fatihah pula dah. Yang makmum tu Khalid, amin. Bagi salam, makmum tanya kawan, tadi bukan alam tarokai tadi. Macam mana keluar Fatihah pula ni? Aku pun heran. Hang kata amin pasal apa? Dia kata waladdallin, aku nak kata apa? Ya. Sebab tu hak segak-segak tu sodok mai. Hak nak mai ni, hak lampu sap nyala. Macam mana? No, jangan marah, tak baik. Orang perempuan jaga solat. No. Lepas huruf ain. Ibu-ibu huruf apa? Lepas huruf ain. Ghain. Hijaiyah Arab tak ada ghain. Ghain. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau ghain dia mesti bunyi ghairil. Batal Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil. Bungkui dah jawabnya. Jaga. Jangan disebut siratal ladzi. Jangan siratal ladzi. Zai keluar pula. Zai tak ada. Dalam Fatihah zai tak ada. Ada zal saja. No? Jadi jaga solat. Kedua, jaga puasa. Ibu-ibu puasa, okey, fine kan. Dan ketiga, tutup aurat. Bungkui macam tepung, bungkui. Ibu-ibu nak cantik di luar, di rumah pun kena cantik. Ni di rumah, astaghfirullahalazim. Pasal apa? Pakai baju t-shirt Langkawi. Buk lorong pakai tinggal lang. Kelawi tak ada. Laki migraine tengok dia. No. Kalau gitu di rumah pun kena elok. Ni pergi rumah kenuri suami sampai tak kenal. Suami duduk di kedai kopi, dia tu lalu. Suami tanya kawan dia, siapa? Kawan dia bagi penampak sedar. Bini hang lah bodoh. Sampai hang tak kenal bini hang ni pasal apa? Pasal terlampau Ya Allah, nak pergi kenuri ni tudung. Balut jerat. Otter ejas semua ada belen ni. Ada lagi belen dekat tengah depan. Tanya suami dia, bang, nak buh tang mana? Mana aku tahu nak tudung hang hambuh datang mana pun. Ejas buh tai pala. Batu satu. Oh. Kepala bau ni. Usah mikrofon ni. Tang ni satu.
Ni bawah dagu ni panjang. Nak makan laksa tak boleh. Masuklah mangkuk-mangkuk laksa. Duk ingatkan bunga kantan. Mujur tak apa-apa. Jalan tunduk, duk ingatkan warak, berat batu tu. Kan? Tak apa. Nak pakai batu jalan ke, batu nisan ke, ikut suka. Yang penting suami pakai ah. No. Pakai. Suami redha selamat. No. Dan yang keempat, paling susah sikit untuk ibu. Apa dia? Jangan derhaka pada suami. Ni. Jangan duk lebih kurang. Suami pakai sampin, dia usah hati. Pakai sampin pula hari ni. Lama dah tak pakai. Mai kat dia, butang baju Melayu aku mana apa. Nak kahwin dah Jamil ni aku perasan. Janganlah macam tu. Terbaik. No. Tanya lu. Kedua, jangan derhaka dekat suami dengan perkataan. Suka kasar menyahut. Halimah, awak panggil. Di dapur dia menyahut tu. Cukup kasar derhaka dengan suami. Dan jangan lawan cakap dengan suami. Berebut siaran kan. Suami bercakap, dia bercakap, suami bercakap, dia bercakap. Sampai suami tanya, hang kata apa ni? Aku tak faham hang kata apa. Aku bercakap, hang duk bercakap. Jangan duk berbahas-bahas dengan suami. Dan jangan peli-peli suami cakap. Suami duk baca Yasin 4 petang lah. Pasal apa? Mimpi masuk neraka 2 malam lah ni kan. Dia kata apa? Aku berasa nak tsunami pula. Dia kata, suami baca Yasin, dia kata tsunami. Tengok Ustaz. Tanyalah dulu bang, awak baca Yasin teruk dengan ni hari-hari. Hang diam. Aku mimpi masuk neraka 3 malam dah dicampur ni. No. Dan jangan derhaka dengan suami atas perbuatan kasar. Suami duduk tengok bola. Dia mai bagi kopi berdiri. Suami terima duduk macam tu. Berdosa isteri macam tu. Duduk menghadap dia, nah CEO minum air ni. Jangan rekah cawan-cawan tu sudah. Kan? Sebab isteri senang masuk syurga kalau suami dia tu. Senang sangat-sangat. Kan? Yang payah nak masuk syurga siapa? Suami ya. Pasal apa? Keboy. Isteri baca Fatihah satu je huruf tak betul, tuan-tuan tanggung Tuan-tuan pernah dengar isteri baca Fatihah? Tuan-tuan pernah tahu hukum dia baca betul ke tak? Tak nak tahu pun. Dia baca sendiri ya. Assume kata dia boleh baca. Tengok dia baca silap. Macam mana? Cuba panggil dia. Nak amai sini, hang baca Fatihah aku nak dengar. Tak tangan tu, suruh dia baca. Dia pun baca-baca. Waladhdallin. Bagus. Kan? Kita berkata bagus. Lepas tu bini berkata, cuba abang baca pula saya. Bungkus kita. Jangan cerita saya. No? InsyaAllah. Terima kasihlah jemput saya Mai. No? Terima kasihlah mau dengar. Kita maaf lah. Saya suka seloroh. Pasal apa? Suka lena. Kan? Kita dah cerkah daripada lena ni. Sebab tu kita seloroh sikit. Tapi dalam seloroh tu dah duk kena. InsyaAllah terima kasih banyak. No? Rizal, terima kasih lah semua. Kerana jemput saya. Saya mecoh. Tuan-tuan tahu tak? Kak Limah. Hantu Kak Limah balik kampung berlambak ke jalan. Tuan ingat apa? Dia masuk mengusik saya lari tak macam mana? Jadi saya mai juga nak cerita kat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tahu kan mak ulut tu apa? Lah ni tahu lah mak ulut tu apa? Bukan sambutan tu, perangai tuan-tuan tu. Itulah mak ulut. Perangai tuan-tuan yang mirip kepada Rasulullah. Perangai tu sikit cukup tu mak ulut. Bawa perangai tu balik rumah, jumpa isteri, Assalamualaikum. Awak okey kah? Oh, tak balik rumah, duduk di pejabat, telefon. Awak dah makan ke belum? Cukup bahagia dah. Nabi Muhammad punya perangai dah ada dah. Kalau awak nak makan, pesan sekali saya balik barang. Mesti bagus. Pasal apa? Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, pelihara diri kamu dan ahli kamu. Kita kena jaga mereka. Kita apa berdengung, mereka lagi berdengung. No, insyaAllah. Saya ada apa nak tanya? Sekejap kita pergi tanya marah pula. Tanya apa tak apa. Duit je jangan. No. Tanya apa tak apa. Boleh jawab saya jawab, tak boleh jawab ustaz boleh jawab. Cuma jangan tanya anak pedajai ustaz. Tanya ustaz tak boleh jawab. Dia syok. Pandai sangat. Orang pernah tanya saya,
Ustaz, ayat mani ni hukum ayat apa? Ha, sudah musta'mal kot. Kau musyammas, muqayyad kot. Kau muntanajis, kau mutlak. Oh, macam mana tanya ramai-ramai tu. Muntahlah saya. Kita persilap pihak abang pula kata ayat mutlak. Dia gelap. Oh, ayat mutlak. Boleh ambil yang semayang kan? Ni orang ajak ni. Saya punya minta doa, ya Allah, bagilah aku boleh jawab. Saya lagi lah, dia pemain aku lah budak ni. Tuhan bagi jawab. Boleh. Boleh. Tapi kena cukup 2 kolah. Dia pula jam. Allah jam. Naik buruk je. Satu. Kedua, jangan tanya nak perbodoh kawan. Tanya ustaz jawab, kawan kena dia seronok. Jangan. Jangan aibkan orang, tak baik. Dia tak pandai lagu mana pun kita dengan dia. Jangan depan orang. Marah orang kita kena jaga. Ketiga, tanya-tanya semua orang puji kata dia pandai. Pun jangan. Sekali lagi iblis mai. Keempat, tanya-tanya ustaz jawab, dia aja faham. Siapa pun tak faham. Dia kata aku peduli dia faham. Aku kira aku ya. Hak ni pun berdosa. Kalau begitu, dosa duk tanya terus. Senang. Ustaz pun tak ada jawab, tuan-tuan pun tak ada penin. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasula. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahaman nabiyyin bija ikhtamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak pesan kat tuan-tuan satu benda terlupa. Tuan-tuan pergi kerja betul-betul. Anak-anak kecil duk makan rezeki yang tuan-tuan cari. Maksud saya, kalau kerja tu 8 jam, tuan-tuan kerja betul-betul 8 jam. Gaji 1,000 lah kata untuk 8 jam. Kerja 8 jam, rehat sejam. Tuan-tuan buat balik kerja 4 jam, gaji 8 jam, rehat tuan-tuan 4 jam, kerja betul-betul 4 jamnya, mereka akan kelabu. Pasal Nabi kata, kamu adalah apa yang kamu makan. Kita makan tak betul ya, habis semua. Jaga, kita yang kena jaga. Sebab mereka ambil makannya. InsyaAllah. Allahu'alam.